العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. أحبتي في الله, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas segala nikmat. Kita ucapkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamat. Juga yang dikasihi serta dimuliakan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, sahabat fadilah, Fadil Ustaz Wali dan juga semua asatizah daripada Masjid Al-Hasanah serta para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini secara maya atau secara online. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita telah pun berada dalam satu bulan yang mana bulan ini sangat-sangat hampir dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberkati kepada kesihatan kita, memberkati kepada kehidupan kita, memberkati kepada masa dan umur kita, insya-Allah dalam bulan Syaban ini, supaya sama-sama dapat kita menambah amalan soleh, insya-Allah, supaya kita dapat mempertingkatkan sedikit dari amalan soleh kita untuk kita melatih diri sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah mengurniakan kita kejayaan, keampunan yang besar serta kebaikan yang banyak, rahmatnya dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Justru para jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebelum kita memulakan tadabbur Quran kita pada pagi ini, saya juga mohon maaf kerana kelewatan masuk ke dalam Zoom ni disebabkan kesihatan. Pagi ni saya bangun hidung tersumbat, kemudian batuk dan kemudian macam nak demam. Jadi mohon doakan semoga Allah beri kesembuhan, dan saya doakan juga semoga semua jemaah sekalian juga, jika ada yang sakit diberi kesembuhan, jika ada yang telah pun sihat, semoga Allah terus memberikan kesihatan yang baik, keberkatan kesihatan pada jemaah sekalian, insya-Allah. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala, kita ingin sedikit menyentuh tentang bulan yang kita sedang berada ni. Kata para ulama, ada satu yang disebutkan tentang bulan Syaban. Para ulama ramai yang menyebutkan, Salamah bin Kahil antaranya menyebutkan, kana syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Ramai di kalangan para ulama menyebut atau memanggil bulan Syaban ini sebagai bulan ahli pembaca Al-Quran. Kenapa tu? Bulan Ramadan bulan Al-Quran, tapi bulan Syaban bulan Ahlul Qurra, iaitu Syahrul Qurra, bulan pembaca, ahli pembaca Al-Quran. Kenapa? Kerana bulan inilah ramai di kalangan para salihin, para ulama akan mula menambahkan bacaan mereka dan masa mereka terhadap Al-Quran. Jadi jika mereka sebelum ini membaca dengan sekian-sekian jumlah pada satu hari, maka pada bulan Syaban mereka akan meningkatkan jumlah tersebut. Jadi itu antara satu benda yang dilakukan para ulama, para salihin. Maka itu jugalah yang kita mungkin boleh jadikan sebagai satu contoh dalam bulan ini, sebagai satu latihan untuk kita mula menambah bacaan Quran kita. Bulan Syaban bulan yang terbaik untuk tambah sedikit dari amalan bacaan Quran kita.
Kalau dulu kita baca satu muka satu hari, mungkin. Mungkin bulan ini insya-Allah mulai pagi ni kita menambah satu muka setengah satu hari ataupun dua muka satu hari. Macam tu. Sedikit sebanyak ditambah. Jadi begitu juga dengan bacaan Quran kita cuba usaha untuk fahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Antaranya pagi ni alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu, program e-tadabbur ni, masya-Allah, mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak kefahaman, dan kefahaman itu mudah-mudahan meresap dalam jiwa kita dan menjadi Al-Quran itu satu panduan dan satu petunjuk bagi kita, insya-Allah. Begitu juga yang kedua, kata para ulama, dalam bulan Sya'ban adalah masa untuk menambah dari amalan-amalan soleh, iaitulah amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa baginda Nabi SAW dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW, kata Sayyidatina Aisyah, tak pernah kulihat Rasulullah paling banyak berpuasa melainkan dalam Ramadan, kerana Ramadan tu puasa puasanya penuh, puasanya wajib kan. Melainkan yang kedua, bulan yang kedua yang paling Nabi banyak berpuasa sunnah adalah pada bulan Sya'ban. Jadi seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan di antara rahsia kenapa Nabi memperbanyakkan amalan puasa sunnah dalam bulan Sya'ban adalah kerana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terdekat dengan Ramadan. Maka puasa sunnah di dalamnya memiliki keutamaan seakan-akan seperti ibadah rawatib. Ibadah yang mengiringi kepada ibadah wajib. Jadi kalau puasa Ramadan itu wajib, maka puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban itu juga adalah sebahagian dari ibadah rawatib yang akan memberikan kelebihan atau kesempurnaan bagi puasa Ramadan yang bakal dijalankan. Allahu Akbar. Jadi macam solat kan? Ada solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Jadi kalau kita melakukan solat sunat rawatib, maka di yaumul akhirah ada satu hadis sahih Nabi SAW, Nabi menyatakan bagaimana bila didatangkan seorang hamba Allah Ta'ala, lalu akan ditanyakan kepada dia, akan diberikan maknanya satu hisab kepada dia. Dan Nabi sebut, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatu. Ibadah paling pertama yang Allah akan hisab pada hari akhirat adalah solat seorang hamba-Nya. Bila solatnya bagus, maka baguslah amalan-amalan yang lain akan dihitung. Contohnya dia berpuasa, dia bersedekah, dia berzakat, dia macam-macam lagi, beribadah. Bila solatnya bagus, maka barulah ibadah lain akan dihitung. Tapi sekiranya solatnya kurang baik, kurang sempurna, solat fardu, maka akan ditanyakan, adakah dia memiliki solat sunat? Qabliyah, ba'diyah. Solat sunat rawatib itu, maka kalau ada, solat sunat itu akan menampung kekurangan ataupun ketidaksempurnaan solat wajib. Begitulah disebutkan kepentingan, keutamaan beramal, melakukan solat-solat sunat rawatib. Dan begitulah juga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seboleh-bolehnya kita beramallah dengan menambah sedikit puasa kita dalam bulan Sya'ban. Puasa Isnin Khamis ke, ataupun Ayyamul Bid 3 hari di pertengahan bulan. Jika pun tidak mampu sebanyak, lakukan pun memadailah jemaah sekalian. Satu pun tak apa. Sebab itu Nabi sebut ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, biarlah amalan tu sedikit tetapi berpanjangan. Jadi kita dapat puasa walaupun tak dapat setiap hari dalam Isnin Khamis, tapi puasalah satu hari pun tak apa, sebagai latihan, dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita dengan yang disebutkan kekuatan untuk mendapat kesempurnaan di dalam puasa Ramadan kita pada tahun ini, insya-Allah. Yang ketiga jemaah sekalian, amalan sunnah tadi antaranya juga selain daripada dua yang kita sebut, Quran dan puasa,
tambahlah amalan sunnah yang lain. Contohnya, tambahlah amalan solat sunat kita. Solat sunat rawatib. Ya, qabliyah, ba'diyah, solat duha insya-Allah pagi ni, ya. Solat sunat tahajud dan sebagainya. Kenapa? Dengan menambah solat sunat kita, kita melatih diri kita untuk mempunyai kekuatan dan konsistensi. Sebab itu ada guru kami tanya padanya, ya, kenapa bulan Ramadan ni bila awal bulan ramai orang, contohnya sembang tarawih lah kan, satu masjid tu kena pasang kemah lagi, banyak kemah dipasang. Sebab apa? Nak bagi muat orang yang datang solat. Ramai sangat datang solat pada hari pertama solat tarawih. Kemudian masuk minggu pertama dah kurang dah, buka lah 5 kemah. Minggu seterusnya, beberapa hari selepasnya buka lah kemah yang lain. Akhirnya tak ada dah kemah. Soft pula hilang. 1 soft, 2 soft, 3 soft. Sampailah akhirnya pada tarawih yang terakhir tu, ya, tinggal Tok Imam dengan Tok Bilal je. Tapi ini dekat masjid dekat Gunung Everest lah tuan-tuan. Nak cerita kata, makin lama makin kurang orang nak ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa jadi sedemikian? Jadi kami tanya kepada guru kami. Tujuannya supaya kita pun tak termasuk dalam golongan tu. Kita tak nak ibadah kita ni separuh jalan. Ataupun ibadah kita ni menjadi ibadah yang sementara saja. Kita nak konsisten. Kita nak istiqamah ibadah kita. Jadi kami tanya. Lalu dia jawab, jawapan yang sangat cantik. Dia kata apa? Dia kata yang pertama, kalaulah kita disuruh untuk berlari, ada satu maraton 30 km. Adakah kita boleh dengan beli kasut baru, cantik kasut tu dan bagus, beri pakaian sukan yang baru untuk kita berlari, tanpa sebarang latihan, esok kita lari? Boleh ke? Jawapannya, kebanyakan ni memang takkan boleh. Sebab apa? Itulah kelemahan kita. Badan manusia ni dia tak mampu melakukan sesuatu secara mengejut, tiba-tiba. Tetapi bayangkan kalau dia berlatih. Satu hari lari 1 km, 2 km, 3, sampailah 30 km. Maka setelah itu dia pun masuk maraton sejauh 30 km. Mudah saja bagi dia kerana dia telah berlatih sebulan, 2 bulan mungkin, ya. Maka itu menyebabkan tubuhnya ada stamina atau kekuatan ataupun adanya kemampuan untuk melakukan perjalanan lari dengan kejauhan tersebut. Maka masya-Allah tabarakallah, kalau berlari pun memerlukan latihan untuk menambah stamina dan kekuatan tubuh. Begitulah juga kita di dalam ibadah kita. Maka ibadah kita ni, kalau tidak kita latih diri kita, tiba-tiba saja nak melaksanakannya secara banyak dan berterusan, maka kita akan jadi kepenatan. Dan disebabkan kepenatan itu dan tidak ada latihan, maka kita akan mula meninggalkan ibadah itu. Sebab itu katanya, bagi satu orang yang dia telah pun masuk bulan Ramadan, masuk Ramadan dia terus berpuasa. Terus saja dia berpuasa setiap hari dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dia boleh berpuasa, tapi puasanya itu akan kehilangan kualiti sedikit demi sedikit sampailah ke akhir Ramadan. Yang akhirnya hanya tinggal lapar dan dahaga. Kenapa? Sebab dia tak pernah puasa sunat. Tak pernah melatih dirinya dengan puasa sunnah pada sebelum-sebelum ni. Macam itulah juga masuk Ramadan, baru semayang tarawih. Hari pertama Alhamdulillah 20 rakaat. Masuk 15 hari, dah mula rompong dah. Ada yang solat, ada yang tak solat. Jadi 8 dah pun kan. Contohlah kan. Tak ada masalah. 8 ataupun 20, tak ada masalah. Cumanya yang sayangnya, bila nak sampai akhir, langsung tak solat. Itu yang menjadi satu orang kata kerugian. Jadi malam yang akhir-akhir Ramadan, Ashrul Awakhir, kata Nabi SAW, di situ ada Lailatul Qadar. Ya, ada Lailatul Qadar. Maka burulah, kata Nabi SAW, carilah dia
dapatkan ia, Lailatul Qadar. Maka pada hari witir 10 yang terakhir. Allahu Akbar. Jadi waktu itulah ya tubuh orang-orang yang tak biasa akan meninggalkan ibadah. Begitulah juga bacaan Quran. Masuk Ramadan boleh baca Quran, alhamdulillah. Tapi percayalah, jika tidak ada latihan sebelumnya, maka bacaan itu akan tinggal sementara saja. Sebab itu jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pentingnya mula melatih diri. Daripada Rejab lagi sebenarnya. Tapi Rejab dah berlalu, tak apa. Sekarang kita berada dalam Sya'ban, masih sempat untuk melakukan latihan. Bila kita menambah sedikit dari amal soleh kita, maka insya-Allah kita akan jadi di kalangan hamba Allah Ta'ala yang dikurniakan Allah kekuatan. Diberikan kekuatan untuk istiqamah. Dan insya-Allah latihan itu akan menjadikan ibadah kita bertambah-tambah kualiti lagi dan mencapai ketakwaan di dalam bulan Ramadan. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, masalah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, yang terakhir, tambahlah amalan saleh yang lain seperti sedekah kita. Tambahlah amalan seperti zikrullah. Perbanyakkan masa-masa kita dalam bulan Sya'ban itu untuk berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Waktu kita memandu, waktu kita duduk, waktu kita Assalamualaikum.
maaf banyak. Boleh komen sekiranya saya tak dengar. Sekarang dengar tak suara saya? Boleh cuma scan komen kalau suara saya tak dengar. Assalamualaikum. Tak clear? Oh, kurang clear. Cuba saya terus. Suara saya clear tak sekarang? Mungkin boleh type Allah. Okey, minta maaf mungkin ada masalah teknikal dari pihak saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas masalah teknikal ni. Okey, jadi kita boleh teruskan Kalau tak clear boleh maklum, insya-Allah kita cuba sedaya upaya untuk perbaiki, insya-Allah. Okey, jemaah sekalian, untuk yang terakhir tadi, beberapa kali terakhir ni. Pertamanya perbanyakkan istighfar, insya-Allah istighfar akan menambahkan keluasan dalam banyak perkara. Dalam Quran Allah sebut nak luas rezeki. Surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Nak luas rezeki bagaimana istighfar. Nak diberikan keberkatan dalam anak-anak, keluarga, istighfar. Sebab tu istighfar banyak memberi kelebihan kehidupan kita. Keampunan dari Allah tu menjadikan hidup kita tenang dan lapang. Dan yang terakhir, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah. Bulan Syaban, tambahlah banyak doa kita. Doa ni disebut mukhul ibadah. Otak kepada ibadah, maksudnya dia sangat-sangat penting. Maka doa ni bukanlah sesuatu yang sekadar disebutkan, diminta kepada Allah, tetapi ia sesuatu tanda tali ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Maka perbanyakkan doa. Bila kita boleh ibadah, tak dapat buat banyak, buat sikit, doa kepada Allah. Ya Allah, aku nak cuba ibadah banyak, tapi mungkin tak ada kemampuan, beri kekuatan untuk aku tambah lagi ibadahku. Boleh sedekah, tak dapat sedekah sebahagian harta kita. Ya Allah, berilah keluasan rezekiku supaya aku dapat tambah lagi ibadah yang disebut dengan sedekahku. Macam itulah jemaah sekalian. Dapat baca Quran pun doa, ya Allah, berilah kekuatan untuk aku dapat baca Quran siang dan malam, memberikan banyak masa untuk membaca, memahami dan beramal dengan Quran, insya-Allah. Baik. Jadi saya anggap suara saya okey. Saya rasa okey, insya-Allah. Baik, sekarang kita akan buat sedikit kajian tentang tadabbur surah Luqman. Saya harapkan jemaah sekalian boleh sama-sama membuka Al-Quran. Tapi kita akan tadabbur muka surat yang terakhir dalam surah Luqman, iaitulah pada muka surat 414. Baik, 414. Kita akan sama-sama lihat apa yang ada dalam ayat-ayat pada muka surat terakhir surah Luqman ini. Baik, saya akan teruskan Allah Ta'ala berfirman,
dalam muka surat 414 surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Ayat yang ke-29 surah Luqman, kita akan mula tadabbur insya-Allah. Allah berfirman, "Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam waktu siang dan juga memasukkan siang ke dalam waktu malam. Dan dia, yakni Allah Taala, telah menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu ataupun beredar pada tempat yang telah ditentukan. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Masya Allah, tabarakallah. Ayat ni dia ada dua dimensi. Ayat ni dia ada dua dimensi. Dimensi pertama, sesuatu perkara yang jauh, iaitu yang berada di langit Allah Subhanahu Taala, di angkasa lepas. Kemudian Allah membawa sesuatu yang sangat dekat, iaitulah wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Dan Allah Taala itu maha teliti, maha sangat-sangat detail akan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita perhatikan ayat ini, Allah menyatakan, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memasukkan malam ke dalam siang. Yulish tu maksudnya dia macam menyingsing, masuk. Jadi bila malam masuk ke dalam siang, berarti waktu ni, waktu apa? Waktu yang disebut perubahan antara maknanya apa? Siang kepada malam. Dan begitu juga wa yulijun nahara fil lail, dan Allah Subhanahu taala memasukkan siang ke dalam waktu malam, iaitulah waktu fajar menyingsing, waktu subuh. Jadi ini antara dua waktu yang mana Allah Taala suruh kita perhatikan dan lihat bagaimana bukti dan tanda kekuasaan Allah Taala yang menjadikannya. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kita duduk dalam bilik, kita on lampu cerah, kita tutup lampu gelap. Tetapi Allah Ta'ala tak buat macam tu. Kenapa? Allah itu Al-Alim, yang maha mengetahui, dan dia juga Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi ciptaannya itu sudah semestinya memberi kemudahan kepada kita dan tidak menyebabkan kesusahan kepada kita. Sebab tu kalau siang dan malam berlaku macam mana lampu dalam bilik kita, kan susah jemaah sekalian. Tengah tiba-tiba terang kan, tap gelap tiba-tiba. Macam orang tutup Swiss kan. Tapi Allah Ta'ala tak buat sedemikian. Ataupun gelap tiba-tiba pap terang macam tu. Tapi Allah sebut Allah yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Dia memasukkan. Berarti perkara itu berlaku sedikit demi sedikit. Seakan-akan sesuatu yang sangat penuh dengan rahmat, kasih sayang. Rahmat, kasih sayang. Contohnya, perubahan itu berlaku secara sedikit demi sedikit. Waktu petang kan, nak masuk malam, bagaimana keadaannya? Ada apa dipanggil tu? Sunset. Maksudnya apa? Matahari itu semakin menurun, maka menjadi merah, kemudian jadi gelap, sedikit demi sedikit. Cantik jemaah sekalian. Itu Allah Ta'ala sebut, tidakkah kamu melihat keadaan itu? Bagaimana rahmat Allah Ta'ala menjadikan perubahan siang dan malam itu berlaku dalam keadaan penuh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk memudahkan urusan kita. Jadi bila semakin gelap, ataupun semakin kurang terang pada waktu sebelum maghrib, kita akan mula bersedia
Oh, ini dah waktu nak solat, ini dah waktu nak balik, ini dah waktu untuk kita segera pulang. Maksudnya apa? Dah ada time untuk kita bersedia. Ada masa untuk kita bersedia. Begitu juga di waktu subuh. Daripada gelap, menyingsing matahari itu sedikit demi sedikit, menjadikan ia daripada gelap kepada terang. Maka itu salah satu daripada bukti dan tanda kekuasaan Allah yang Allah suruh kita perhatikan. Di antara sebabnya bila Allah Ta'ala sebut wasakhara syamsa wal qamar, Allah telah pun menundukkan, iaitu telah menentukan fungsi kepada makhluknya, iaitu yang pertama matahari, yang kedua bulan, begitu juga bumi yang kita sedang tinggal ini. Maka antara ketetapan Allah kepada matahari dan bulan itu, kullu yajri ila ajalin musamma. Baik bumi, bulan, matahari serta bintang-bintang semuanya berlari. Yajri maksudnya bergerak dengan kelajuan. Ila ajalin musamma, kepada di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Artinya orbit. Orbit yang kita pernah belajar dalam kelas sains dan sebagainya adalah satu garisan perjalanan. Tapi garisan itu tak ada. Cumanya Allah telah menentukan di manakah planet, matahari, bulan ataupun bumi ini bergerak. Dan ia adalah tempat yang telah tetap. Sebab tu saintis panggil dia orbit. Dan tidak ada satu pun yang akan keluar daripada jalan itu sampailah, maksudnya apa, tibanya hari kiamah. Atas perintahnya Allah Ta'ala. Maksudnya jemaah sekalian, cubalah bayangkan, semua tu bergerak pada tempatnya, berputar pada paksinya. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan matahari ini boleh bergerak, kalau matahari itu bergerak sedikit saja menghampiri bumi, ataupun bumi bergerak sedikit saja menghampiri matahari, maka habis terbakarlah semua yang ada di muka bumi Allah. Dan begitu juga kalau bumi lari sedikit jauh daripada matahari, atau matahari yang menjauhi bumi, masing-masingnya bergerak bukan pada ajalin musamma, pada tempat yang telah ditentukan, maka habislah bumi, penduduknya, bahkan air semuanya akan beku dan menjadi ais. Allah Akbar, kerana kesejukan. Maka kedudukan itu telah ditentukan oleh Allah, menunjukkan bukti dan tanda kekuasaan Allah. Begitu juga bulan yang mengelilingi bumi. Bulan tidak akan bergerak hampir sehingga melanggar kepada bumi. Bulan juga tidak akan menjauh sampai hilang daripada bumi. Ia diperlukan, sehingga Allah sebut dalam surah Yunus pada ayat kelima, bagaimana peredaran matahari dan bulan itu, supaya lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kita boleh mengetahui bagaimana untuk menghitung tahun kehidupan kita dan pengiraan-pengiraan yang lain. Jadi penting ketentuannya orbit itu Allah sebut dalam ayat ini. Masya Allah, tabarakallah. Lalu Allah sebut wa annallaha bima ta'maluna khabir. Kalaulah yang besar itu pun menjadi sesuatu yang Allah uruskan, tanpa pun Allah, wa ma massana min lughub, tanpa pun Allah Ta'ala rasa sedikit pun kepenatan, apatah lagi untuk Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan setiap hari. Nampak maksudnya Allah tarik pula daripada satu sudut, Allah perlihatkan bukti tanda kekuasaannya, kemudian Allah tarik pula pada diri kita, apa yang kita buat pun semuanya dalam pengetahuan dan di dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak sekalian, Allahu Akbar. Hebat ayat Quran ni. Allah Taala bagi kita lihat kekuasaan dia, lalu Allah beritahu apa yang kamu lakukan saat semua orang tak tahu, saat tak ada orang pun yang tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu simpankan dalam hatimu, apa yang kamu lakukan secara rahsia, semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Bahkan bukan hanya Allah tahu, tapi khabir, pengetahuannya sangat teliti dan detail. Jadi sebab itulah, jemaah sekalian, walaupun tak ada orang dah dalam muka bumi ini, kita ni dah tak ada dah keluarga, tak ada dah siapa pun, tetapi kita tetap ada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika Sayyidina Abu Bakar risau kalau Rasulullah dibunuh oleh orang-orang musyrikin, kalau dia tak mampu mempertahankan Nabi SAW, ketika mana
ketika hijrah. Lalu apa Nabi sebut? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Nescaya kerana sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Allahu Akbar. Jadi kita kena sentiasa tahu bahawa Allah Ta'ala ni sentiasa mendengar apa yang kita doakan. Sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, walau tak ada orang yang tahu, Allah Ta'ala tahu apa yang kita lakukan dan akan memberi balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat amalan walau sebesar zarah, tak ada manusia tahu, tak ada manusia boleh kira, tak ada manusia boleh timbang. Tapi Allah Ta'ala juga memberikan balasan kebaikan yang telah dilakukan oleh hamba-Nya. Begitu juga doa pada sekalian. Walaupun tak ada apa dah, kita doa pada Allah. Allah Maha mendengar. Dia akan menyebut namanya As-Sami', yang Maha mendengar. Maka sebab itulah kita tak boleh berputus asa dengan Allah. Dan sentiasalah kita taat perintah Allah walau apa juga keadaan, meninggalkan larangannya supaya kita menjadi hamba-Nya yang berjaya. Baik. Jadi jemaah sekalian, ayat tadi tu ada satu orang profesor namanya Profesor Yoshihide Kozai. Seorang tokoh bidang astronomi dari Universiti Jepun dan dia pengarah di dalam di dalam satu kata macam NASA di Jepun. Pengarah bidang bahagian astronomi di Jepun. Jadi dia ni menjadi rujukan kepada ramai para ahli astronomi. Jadi satu hari dia kata, dia dengar bahawa ada orang kata Quran ini ada fakta astronomi. Ya, tetapi bagi dia kata Quran ini dibacakan oleh orang Islam. Lalu dia kata mustahil fakta astronomi dalam Quran itu adalah benar. Sebab apa? Pertama, usia Quran sudah 1400 tahun. Dah terlalu lama. Pada zaman-zaman sebelum ni pun, belum capai 1000 tahun pun, maknanya selepas zaman tu pun, ada orang yang cerita bidang kaji bintang, tetapi kajian-kajian mereka banyak memiliki fakta yang mengarut dan fakta-fakta yang jauh daripada kebenaran. Jadi, apatah lagi lah Quran, dia kata. Sudah 1400 tahun. Di mana pula ia diturunkan, ia dibacakan? Di padang pasir. Tak ada sebarang alat astronomi, tak ada sebarang alatan moden, bahkan jauh daripada perkembangan ilmu bidang sains ataupun astronomi. Apatah lagi dibacakan oleh Muhammad SAW. Jadi dia kata mustahil fakta astronomi dalam Quran ni betul. Saya akan buktikan bahawa ada kesalahan dalam ni. Sebab apa? Zaman dulu pun orang Rom, orang Parsi, orang-orang Yunani menganggap bahawa bintang-bintang itu adalah dewa-dewa. Menganggap di sana adanya naga, adanya makhluk-makhluk di langit. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi semua sangkaan mereka itu adalah salah sama sekali. Berbanding Quran yang tak pernah menceritakan perkara yang mengarut di langit. Menceritakan tentang pergerakannya, menceritakan tentang bagaimana peredarannya itu membentuk perkiraan kepada manusia, menceritakan tentang matahari, menceritakan tentang bulan dan bintang, turunnya surah Asy-Syams, surah Al-Qamar, surah An-Najm, dan adanya ayat-ayat menceritakan tentang keadaan di cakrawala, di keadaan angkasa lepas. Maka masya-Allah, semua perkara yang disebut dalam Quran itu, bila mulanya Profesor Yoshihide Kozai kaji, akhirnya dia kata hebat Quran ni sebab tak ada satu pun fakta astronomi dalam Quran yang bertentangan dengan penemuan semasa. Itu yang menjadikan dia kagum dengan Quran. Akhirnya bertemu dengan seorang ulama bernama Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani, dan seterusnya dia telah pun berbincang dan akhirnya dia telah masuk Islam, jemaah sekalian. Profesor Yoshihide Kozai, orang Jepun. Jadi antara ayat yang dibaca adalah ayat tadi. Bayangkan jemaah sekalian, ketika 1400 tahun dahulu di zaman Nabi SAW, Nabi cerita tentang bagaimana perubahan siang dan malam. Bagaimana pergerakan matahari, bulan, bumi, bintang yang ada pada orbitnya, yang tidak lari dari kedudukannya. Ya kan, ini sesuatu amazing jemaah sekalian. Sesuatu yang orang Jawa sebut amazing. Sebab apa? Sebab dia melangkaui kepada waktu. Masa zaman tu tak mampu dikaji lagi.
Tetapi sahabat, orang beriman menyebut sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat dan kami yakini inilah kebenaran. Maka hari ini penemuan fakta saintifik, penemuan melalui alat-alat saintifik, roket dan sebagainya, satelit, membuktikan memang benar semua daripada yang ada di langit itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Planet, matahari, bintang, sebagainya, semuanya bergerak ila ajalin musamma, pada orbit yang telah ditentukan oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya Al-Quran. Ini di antara mukjizat Al-Quran. Baik, seterusnya Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal ghaniyyul wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kerana sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya dan apa sahaja yang mereka seru selain Allah adalah batil, adalah salah, dan sesungguhnya Allah dia yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita dirinya. Sebab tu Quran ni, kata Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala, bukan setakat kita baca ayat Quran sahaja. Kita baca ayat Quran, memang sebenarnya baca Quran sangat-sangat baik. Akan mendapat pahala yang banyak. Satu huruf, kata Nabi, 10 hasanah kita akan dapat. Kalau seseorang yang dipanggil yatara'ra'u fil Quran, bacanya tergagap-gagap, 2 kali ganda pahala dia dapat. Yang lancar baca Quran, al-mahiru bil Quran, ma'a safaratil kiramil bararah, adanya malaikat yang mengiringi dia. Subhanallah. Sebab tu hebat pembaca Al-Quran. Namun pembaca Al-Quran mestilah bukan hanya membaca sahaja. Iqra' juga membawa maksud memaknai ayat-ayat Quran, iaitu memahaminya, faham sebahagian daripadanya, menghayatinya dan mencari bagaimana untuk kita boleh rasa ayat Quran itu. Jadi dipanggil tadabbur. Sebab tu program nama tadabbur kan. Tadabbur itu maksudnya berfikir. Berfikir supaya apa? Supaya ada rasa. Adanya rasa dalam jiwa kita dengan ayat Quran yang kita baca. Dan begitulah juga setelahnya kita beramal dan kita sampaikan tentang ayat tersebut. Maka ayat tadi kalau dibaca biasa saja. Tapi cuba hayati. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunil batil. Artinya inilah ketentuan Allah Ta'ala, kerana sungguhnya Allah Ta'ala itu yang sebenarnya adalah Tuhan yang layak disembah. Bayangkan kalau ada banyak Tuhan, seperti yang dinyatakan, contohnya sesetengah agama yang menyatakan mereka berfahaman politeism, Tuhan ada banyak. Bayangkan kalau adanya 2-3 Tuhan, bagaimana berlakunya alam semesta ni akan kucak-kacir dan hancur berderai. Sebab apa? Masing-masing berkuasa dan masing-masing ingin menggunakan kuasanya. Jadi Allah Ta'ala dengan kekuasaannya menceritakan bagaimana peraturan alam ni begitu sempurna, sudah pun cantik dan begitu hebat. Maka Allah beritahu kerana dialah hanya senya Allah Ta'ala Tuhan yang layak disembah. Maka fahaman atau kepercayaan bahawa adanya Tuhan lain yang menguruskan, adanya Tuhan lain yang menjadikan, adanya Tuhan lain yang membuat, maka ini adalah fahaman yang salah dan batil. Begitu. Contohnya jemaah sekalian, saya sebenarnya baru convocation semalam. Dan alhamdulillah saya selesai master dalam bidang usuluddin dan perbandingan agama. Jadi saya nak beritahu antara yang kajian saya adalah tentang agama lain. Dan agama-agama lain ni kita buat perbandingan dengan Islam. Memang Masya Allah tabarakallah, kalaupun seseorang yang non-Muslim buat kajian ini, ini kita seorang Muslim, kita dah tahu Islam adalah agama yang benar. Tapi kalaupun seorang non-Muslim, alhamdulillah, terima kasih saja. Kalaupun seorang non-Muslim dia buat kajian perbandingan agama, satu agama lain dengan Islam, dia akan nampak betapa indahnya Islam. Sebab itu
Sebab itu Masya Allah, sebenarnya memperbandingkan agama bukan hanya satu bidang ilmu yang harus dikuasai oleh orang Islam, tetapi juga non-Muslim perlu didedahkan. Betapa banyaknya kepincangan dalam agama lain. Kerana agama itu dicipta oleh manusia berbanding Islam yang memang syariatnya, ketentuannya, keseluruhan agama itu telah diturunkan melalui wahyu dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh. Agama Hinduism, orang yang mempercayai agama Hindu itu, Hinduism. Mereka berfahaman politeism, iaitu ada banyak Tuhan. Berapa banyak Tuhan, mereka pun tak tahu. Berapa banyak Tuhan, terima kasih banyak ajar-ajar sekalian. Doakan saya dapat sampaikan ilmu, insya-Allah. Baik. Banyaknya Tuhan sampai dia sendiri tak tahu berapa banyaknya Tuhan yang ada. Jadi apa dia kena buat? Dia hanya perlu sembah Tuhan yang memberi kepentingan kepada dia. Jadi ada Tuhan, Tuhan kematian. Ada Tuhan, Tuhan rezeki. Maka Tuhan inilah yang dia kena sembah. Tuhan lain tak payah sembah. Sebab Tuhan lain tak bagi manfaat pada aku. Maka aku tak perlu sembah dia. Maka ada satu Tuhan yang menarik dalam agama Hindu. Ada satu Tuhan yang mana Tuhan ni antara saiz dia paling kecil daripada yang lain. Warna dia hijau. Kami dulu buat kajian. Kami tengok walaupun benda tu sebenarnya tak baguslah untuk dibuat. Tapi disebabkan kita niat lillahi ta'ala, kita minta Allah pelihara iman kita jauh daripada syaitan dan sebagainya. Kita mengkaji patung-patung yang dia letak itu. Sebab apa dia letak macam tu? Supaya apa? Bila kita faham apa kepercayaan dia, kita boleh bantu dia untuk tunjuk dia kebenaran. Macam tu. Jadi Masya Allah ada satu Tuhan dia. Tuhan ni biasa disembah oleh orang Brahmin saja. Tuhan ni paling kecil, warna hijau. Dia macam budak dia rupa dia. Tapi Tuhan lain besar-besar. Ada yang tangan banyak kan. Dia itu rekaan dia lah. Tapi Tuhan ni kecil. Jadi saya kaji, dia tanya, kenapa yang ni warna hijau dan tak disembah? Padahal dialah yang difahami atau dipercayai oleh orang Hindu adalah sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Macam tu. Tuhan tu yang hijau tu, yang kecil tu, dialah yang ciptakan alam semesta ini. Tapi lepas dia cipta, dia lari. Dia tak ambil kisah dah, dia tinggalkan saja. Jadi Tuhan lainlah pula yang kena bekerja pula. Kena jaga bahagian kematian, kena jaga bahagian rezeki. Yang dah buat tadi dia tak kisah dah. Dia tinggal je. Sebab tu mereka tak sembah Tuhan tu. Nampak? Tapi Allah Ta'ala memberikan pengetahuan kepada kita tentang betapa agungnya Dia yang Maha Esa. Yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, perjalanannya, pergerakannya, semuanya dalam peraturan. Allah juga dengan namanya Al-Hafiz, yang Maha menjaga, yang Maha memelihara. Keadaan semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Wallahu alimun khabir. Maka selayaknya Dia yang kita sembah. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menguruskan segala urusannya. Dia yang menjadikan, yang memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Dia adalah Ar-Razzaq. Maka Masya Allah, segala-galanya adalah Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upayanya kita, melainkan hanyalah dengan keupayaan, kekuatan Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab tu Dia yang Maha Tinggi, Al-Ali, dan Dialah juga Al-Azim, yang Maha Agung. Sebab tu betul jemaah sekalian, ada ajar kesian mereka. Ya betul. Kesian dekat saudara-saudara kita yang ada kepercayaan yang salah, ada agama yang salah. Sedangkan agama tu direka cipta oleh manusia dan mereka mengikut-ikut saja. Dan sebab itulah tugasan kita menyampaikan agama kita, menyampaikan kebenaran Islam. Sudah-sudah untuk kita bertengkar dan berhentilah daripada saling di antara Islam ini untuk saling bergaduh, berselisihan pendapat terhadap perkara yang khilaf,
ini merugikan kita. Kita ada tugas yang lebih besar untuk disampaikan kepada saudara kita yang berada dalam keadaan tersesat. Mereka tersesat, dan bayangkan satu orang yang duduk dalam hutan yang gelap. Mereka tersesat. Mereka tak nampak di mana jalan keluar. Di mana tempatnya. Kita sudah berada di tempat yang alhamdulillah nur Islam ini satu cahaya jelas. Kita tahu kenapa kita dijadikan. Kita tahu ke mana kita akan pergi. Kita tahu nanti di akhirat kita akan dihisap amalan. Kita tahu matlamat kita nak menuju pada redha dan syurga Allah Ta'ala. Kita tahu. Kita nak jauh diri kita daripada neraka, kesyirikan. Tapi mereka tak tahu semua ini, jemaah sekalian. Ya, jadi mereka kesesatan. Lalu bila datang ujian kepada mereka, apa mereka buat? Mereka tak tahu. Lalu akhirnya mereka akan bunuh diri mereka. Kerana menganggap mereka akan hidup semula. Dan akan kehidupan selepas ini akan lebih baik. Na'udzubillah min dzalik. Dan sayangnya sebab Allah berfirman dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah pun memuliakan anak-anak Adam. Ya, maka kita perlu berusaha sedikit sebanyak. Kalaupun tak mampu kita mengislamkan sesiapa, namun berusahalah menyampaikan agama kita. Ya, tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan peribadi yang mulia seperti yang diajar oleh Rasulullah. Mungkin kejiranan kita ada non-Muslim. Apa salahnya kita masak, kita berikan kepada mereka. Ya? Tunjukkan keprihatinan kita terhadap mereka. Mereka juga umat Rasulullah. Ya, maka sebab itulah usaha-usaha ini kita perlu lakukan secara beramai dan beramai dan secara berjamaah. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak kebaikan yang kita tunjukkan, mereka mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah, dan Allah mengurniakan mereka hati yang terbuka untuk mendapat kebenaran, insya-Allah. Dan kita juga doa pada diri kita, keluarga kita semuanya, sentiasa dilindungi oleh Allah, diberikan keimanan yang berterusan, dipelihara hidayah dan taufik pada diri kita, insya-Allah. Baik, jadi kita balik kepada ayat yang seterusnya. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu melihat, alam tara annal fulk, tidakkah kamu melihat sesungguhnya al-fulk, iaitulah kapal-kapal layar. Al-fulk ini kapal layar. Tapi dalam sebahagian dari tafsir hanya sebut dia sebagai kapal. Jadi Allah Ta'ala sebut bagaimana kapal di lautan itu tajri fil bahr. Tajri ini maksudnya berlari. Kalau dah bagi manusia, ia maksudnya lari. Tapi bagi bot ataupun bagi planet tadi dia bergerak. Ataupun bagi matahari tadi maksudnya bergerak. Kalau al-fulk tajri fil bahri artinya bergerak dengan kelajuan di lautan. Bi ni'matillah. Kenapa dia bergerak? Dengan nikmat Allah Subhanahu taala. Dia bergerak itu kerana Allah yang kurniakan nikmat bagi diri kita. Jadi al-fulk ini adalah kenderaan. Ya, kenderaan yang kita gunakan di lautan. Lalu tadi Allah sebut tentang planet, tentang angkasa lepas. Lepas tu Allah Ta'ala sebut tentang kekuasaan dia yang maha tinggi, lagi maha besarnya Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang lautan dalam ayat ini. Lalu Allah sebut, agar diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sabar. Orang yang sangat sabar dan yang banyak bersyukur. Jadi jemaah sekalian, pada ayat ini, ayat ke-31, Allah Ta'ala tarik perhatian kita kepada lautan. Dan di lautan itu ada satu disebutkan dengan kenderaan yang biasa kita gunakan. Namanya kapal. Maka kapal ni jemaah sekalian, bagaimana ia boleh bergerak di atas lautan tersebut ataupun dia bergerak pada lautan, dalam keadaan terapung, maka Masya Allah semua itu berlaku kerana nikmat yang Allah kurniakan. Bayangkan jemaah sekalian, kaji saja pasal
pasal kenderaan itu. Kapal. Bagaimana membinanya? Allah Ta'ala menciptakan bagi kita yang disebutkan dengan adanya kayu-kayan, adanya besi. Kemudian Allah kurniakan kepada manusia dengan ilmu. Bagaimana bentuk kapal itu yang membolehkan ia terapung walaupun berat. Kemudian Allah kurniakan kepada manusia lagi dengan kekuatan daripada tangannya, daripada mesin yang dia cipta untuk menempa alatan-alatan ini menjadi kapal. Kemudian Allah Ta'ala biar manusia itu mampu berfikir bagaimana menggerakkan kapal ini. Kalau dulu menggunakan layar itu digunakan kulit, ya, maka bertolaknya angin yang Allah ciptakan, maka kapal itu pun bergerak kepada tempat yang nak dituju. Dan macam itulah juga keadaan kapal itu, bagaimana ia boleh tenang dan tenteram bergerak di atas lautan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bila kita fikir, kita kaji satu persatu, kita lihat semua itu takkan berlaku melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut bi ni'matillah, dengan nikmat yang Allah kurniakan. Dan di antaranya bila seseorang tu mampu menaiki kapal dan berlayar di lautan, di situ Allah menunjukkan liuriyakum, untuk Allah perlihatkan kepada kamu di lautan itu, bahkan kapal yang kamu naiki, kenderaan di lautan yang kamu telah pun naiki itu, min ayatina, untuk Allah tunjukkan kepada kamu bukti dan tanda kekuasaan kami. Luriyakum min ayatih, bukti dan tanda kekuasaan dia, yakni Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Orang yang sabar dan orang yang syukur, sesungguhnya ia akan mendapat, iaitulah disebutkan, ia akan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Jadi jemaah sekalian, ini antara ayat hikmah yang menceritakan bagaimana kalau seseorang tu berlayar, dia akan nampak bukti dan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tu, walaupun di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah jarang berlayar. Rasulullah tidak berlayar, Rasulullah banyaknya berada di Mekah, Madinah dan perjalanan dan sebagainya. Tetapi ayat ini Rasulullah bacakan sebagaimana wahyu dari Allah Ta'ala. Kerana dari zaman ke zaman manusia akan juga menggunakan lautan sebagai jalan untuk melakukan perjalanan, perdagangan dan sebagainya. Maka di situ Allah Ta'ala menceritakan tentangnya Nabi SAW membacakan ayat ini, bagaimana menyentuhnya jiwa kita tentang nikmat yang ada di lautan. Walaupun Nabi SAW tidak berlayar, tapi kita akan berlayar, kita mungkin akan naik kapal dan sebagainya, lalu kita mengingati Allah saat kita menaiki kenderaan di lautan dan sebagainya. Sebab tu lautan ini juga antara bukti dan tanda kekuasaan Allah. Terbinanya kapal itu juga antara bukti dan tanda kekuasaan Allah. Lalu seharusnya kita menjadi hamba yang sabar dengan setiap ujian dan dugaan yang Allah kurniakan, dan bersyukur dengan nikmat yang telah pun Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Maka Masya Allah, ada satu orang haji ni, saya kenal dia. Dia ni ahli perniagaan. Tapi dia sekarang dah berusia, jadi dia dah tak maulah sangat berniaga, dia dah segregate kepada anak-anak dia meneruskan perniagaan. Apa dia buat, jemaah sekalian? Dia bersama isteri dia, beli satu kapal. Kapal ni kapal biasa di Langkawi. Kemudian mereka ada rumah tepi laut. Rumah tu rumah dari papan. Dan kemudian mereka akan setiap hari naik kapal itu dan mereka akan keluar mencari ikan. Mereka akan masak nasi. Rezeki dia cari di laut macam tu. Kehidupan dia macam tu sekarang. Dia beribadah, balik pergi masjid, solat, kemudian macam tu. Dia nak, kerana antara saya tanya dia, kenapa Haji ubah lifestyle? Dia kata, kerana saya tertarik dengan ayat Allah yang Allah sebut pada surah Luqman ni, yang kita baca tadi. Masya Allah. Kadang-kadang hidayah Allah nak bagi macam-macam, sekalian. Allah Ta'ala sebut apa? Bagaimana nak didik diri menjadi hamba yang sabar dan bersyukur. Antaranya bila kita boleh berlayar dan kita boleh melihat kebesaran Allah di lautan. Jadi saya dah hidup lama di darat, dia kata. Jadi saya ada kemampuan,
saya ada kata orang kata apa, tak ada, saya kata ada kebolehan, maka saya pun sekarang ni mencari rezeki di lautan, saya makan, ingat kepada Allah, menghabiskan masa membaca Quran, beribadah dan sebagainya, dengan saya banyak melihat kepada lautan, dan saya nampak di situ memang menambah perasaan sabar dan syukur. Masya Allah, tabarakallah. Ini salah seorang saya kenal lah, tuan sekalian. Baik, jadi seterusnya, wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Allah Subhanahu wa taala, dan apabila mereka digulung ombak yang besar. Ini cerita tadi lautan yang tenang. Tapi sekarang ni kalaulah lautan yang bergelora, apa yang jadi? Saat manusia menaiki kapal itu, mereka digulung dengan ombak yang besar, seperti gunung, kata Allah Ta'ala. Wa idza ghasyahum mawjun kadh-dhulal da'u Allah mukhlishina lahuddin. Masa tu kamu akan lihat manusia menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Nampak? Ini juga dia cakap. Maksudnya apa? Nak membina keikhlasan, penggantungan kita kepada Allah Ta'ala, berada di lautan tu antara satu tempat yang sangat-sangat indah, dia kata. Saya pun nak cuba juga, tapi tak ada kesempatan lagi. Bila mereka diuji dengan ombak, dengan ribut taufan di lautan, dengan ombak yang tinggi, maka disitulah disebutkan mereka akan berdoa kepada Allah dengan keikhlasan di dalam beragama. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Masa itulah bila dah tak ada sebarang penggantungan. Bayangkan naik kapal, tak ada sebarang daratan, berlalang keadaan gelap, dipukul dengan ombak yang kuat, air dah masuk dalam kapal, ombak masih kuat di tengah lautan. Jadi kepada siapa lagi nak bergantung, melainkan hanya kepada Rabbul Alamin. Masa tu Allah Ta'ala sebut, kamu akan nampak ramai manusia akan ikhlas, beriman kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar, lalu apabila Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, faminhum muqtasid, ada sebahagian mereka terus tetap menempuh jalan yang lurus, iaitu terus beriman pada Allah, semakin kuat pergantungannya kepada Allah. Lalu yang seterusnya, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Jadi walaupun terdapat yang mengingkari ayat-ayat kami. Jadi sebahagian akan terus beriman, tapi sebahagian lain kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah sebut orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, tak mau beriman, kembali sesat, kembali mensyirikkan Allah, maka hanyalah pengkhianatan yang tidak ada berterima kasih. Jadi maksudnya apa? Inilah keadaan manusia yang Allah cerita. Masa dia dalam keadaan nak lemas, dalam keadaan kesusahan, kepayahan, dia bergantung kuat dengan Allah, berdoa. Tapi bila Allah selamatkan dia, sebahagian saja yang akan ingat kepada Allah. Yang lain akan lupa kepadanya. Bahkan kembali kufur dan syirik kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah yang dipanggil satu peringatan daripada Allah Ta'ala kepada diri kita manusia, yang mana sebenarnya Allah Ta'ala nak kita selalu ingat kepada dia. Jadi jemaah sekalian, ini cerita dalam laut. Dua orang yang dah selamat, dia pula lupa kepada Allah. Sebenarnya dalam Al-Quran juga, dalam surah Yunus ayat yang ke-90, Allah cerita tentang satu orang lelaki ni. Namanya banyak dalam Quran. Bukan kerana kemuliaannya, tapi kerana kehinaannya. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun ni jemaah sekalian, masa dia duduk di lautan, kan dia nak masuk ke dalam jalan yang telah terbuka. Nabi Musa pukul dengan tongkatnya, maka terbukalah lautan itu menjadi jalan-jalan. Maka masuklah Bani Israel selamat, lalu Fir'aun dan tenteranya masuk. Sampai tengah-tengah,
Allah Ta'ala tutup kembali dan mereka lemas. Tahukah jemaah sekalian, ketika lemasnya Firaun di tengah lautan, apa yang dia cakap? Kalau tuan-tuan boleh buka surah Yunus ayat ke-90, saya ringkaskan. Dalam ayat itu Allah Ta'ala beritahu, Firaun telah pun mengucap kalimah syahadah. Bayangkan, Firaun mengucap dua kalimah syahadah. Ya, betul. Dia telah pun menyatakan keimanan dia masa tu. Masa dia telah tengah lemas, masa nyawanya sampai ke penghujungnya. Tetapi Allah Ta'ala tak terima pengislaman dia kerana sudah sampai masanya. Sebab tu kita nak bertaubat pada Allah, nak kembali pada Allah, mesti sebelum dua masa. Pertama, sebelum matahari terbit dari barat. Yang kedua, sebelum nyawa sampai ke gargara, sampai ke penghujung. Maka sebelumnya itu, sampai sekarang ni, waktu sekarang pun, Allah sentiasa akan mengampunkan dosa kita kalau kita mohon padanya. Allah akan memakbulkan doa kita jika kita memohon kepadanya. Maka jika kita bertaubat, Allah menerima taubat hamba-hambanya sebelum tiba dua masa ini. Tapi Firaun dia silap. Dia bertaubat masa nyawanya sampai ke qarqara. Jadi maksudnya apa maksudnya? Ada orang di lautan, dia mula ingat kepada Allah. Tetapi saat diuji, saat dilanda dengan ombak, tapi bila Allah selamatkan dia, dia kembali lupa pada Allah. Apa hikmahnya ayat ni tuan-tuan dan sekalian? Cerita ni pasal lautan, tapi ulama kata apa? Al-ibratu bi umumil lafzi, laisa bi khususis sabab. Ibrah atau pelajaran Quran ini adalah daripada umum lafaznya. Kita ambil pelajarannya bukan daripada khusus sebab. Sebab kisah ni dekat lautan, kita sekarang kat darat. Apa yang kita boleh dapat? Jadi tak, orang macam tu dia akan hilang ibrahnya, ataupun dia akan hilang daripada mendapat pelajaran terhadap Al-Quran itu. Tetapi kita yang membaca Quran, yang mentadabburinya, cuba fahamkan ayat ini kepada situasi kehidupan kita. Bukan di lautan sekarang ni, situasi kehidupan kita. Allahu Akbar. Allah uji kita sebelum ni dengan COVID. Allah uji kita dengan banjir. Allah uji kita dengan macam-macam ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya. Masa tu ramai manusia akan bergantung kepada Allah. Tetapi sayangnya, bila Allah Ta'ala pulihkan balik, Allah angkat balik ujiannya itu, ramai pula manusia yang lupa kepadanya. Kan? Ambil satu contoh lah. Ya? Tapi contoh ni dekat Gunung Everest, tuan-tuan. Masa COVID dulu, ramai yang marah. Tutup masjid. Kan? Yang nak kena jawab tu Ustaz Wali semua tu. Kan? Sebab perintah ulil amri tak boleh buka. Kami nak datang masjid. Tapi bila masjid dibuka, yang bising ni jemaah sekalian, tak sampai-sampai ke masjid. Sebab tu saya cakap ni dekat Gunung Everest. Bukan dekat Bangi, bukan dekat KL, lain bukan. Gunung Everest. Sebab tu apa jemaah sekalian, Allah Ta'ala uji kita, Allah nak tengok siapa di kalangan hamba-Nya yang benar-benar beriman kepadanya. Waktu itu ramai akan bergantung kepada Allah. Tetapi setelah Allah angkat ujian itu, siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah? Siapakah yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT? Sebab itu kita ni beriman, bergantung pada Allah bukan masa susah, tetapi masa kita senang dan lapang pun sama. Ya. Sebab itu dalam Quran Allah sebut antara golongan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bersedekah. Ini sifat ahli syurga, dia suka sedekah. Fis-sarra'i wad-dharra. Waktu mereka lapang dan waktu mereka sempit. Nampak tak? Hebat ahli syurga ni, dia buat ibadah masa dia senang dan masa dia susah pun dia buat juga. Dia tidak menghentikan kesusahan, tidak akan menghentikan dia dari beribadah dan buat kebaikan pada Allah. Begitu juga sedekah. Dan macam itulah juga orang beriman. Waktu dilanda kesusahan bergantung pada Allah, waktu diberi kesenangan juga tidak melupakan Allah Ta'ala. Jadi kita doa semoga kita digolongkan
dalam golongan yang sedemikian. Yang senang dan susah tidak lupa kepada Allah. Tapi dalam ayat ini Allah sebut ramai yang bila dah senang lupa kepada Allah. So kita nak jadi golongan yang Allah sebut tadi. Faminhum muqtasid. Di antara mereka itu ada yang terus berada pada jalan yang lurus. Terus istiqamah. Terus melakukan amalan salih, kebaikan, kebajikan. Terus bergantung dan berdoa kepada Allah. Bukan yang meninggalkan penggantungan itu. Seterusnya. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Baik, teman sekalian, dalam ayat ini tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila ya ayuhan nas, wahai orang-orang yang, wahai sekalian manusia. Baik. Dalam Quran para ulama sebut ada dua panggilan antaranya. Allah sebut pertama ya ayyuhallazina amanu. Maka kalau disebut ya ayyuhallazina amanu, artinya ayat tadi ditujukan khas kepada orang yang beriman. Bukan orang tak beriman tak boleh baca, tapi mereka boleh mengambil iktibar dari apa yang Allah nak sampaikan. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau ya ayyuhan nas, artinya betapa Al-Quran ni universal. Maksudnya semua orang boleh membaca Quran. Baik yang beriman, baik yang tak beriman. Kerana Allah menyebutkan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya mesej ini adalah untuk semua orang. Yang beriman, tak beriman. Mereka patut mengetahui mesej ini. Apakah itu? Iaitulah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Jadilah kamu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhanmu. Takwa maksud dia apa? Waqi, wiqa, wiqayah. Maksudnya berhati-hati. Berhati-hati apa? Iaitulah berhati-hati dalam menjalani kehidupan supaya sentiasa taat kepada Allah. Berhati-hati supaya tidak meninggalkan perintah Allah. Berhati-hati supaya tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Itulah takwa. Semakin kita berhati-hati, semakin tinggilah ketakwaan kita kepada Allah. Maka semua orang, semua manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidih. Dan jadilah kamu orang-orang yang takut, iaitulah pada hari yang mana seorang bapa, seorang mauludun, Allah Ta'ala sebut, iaitu yawman la yajzi walidun an waladi. Iaitulah takutlah kamu pada hari, ataupun bertakwalah kamu juga, dan takutlah kamu kepada hari yang mana seorang bapa tidak dapat menolong anaknya. Seorang anak tak boleh ditolong oleh ayahnya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan juga pada hari yang mana tidak ada satu orang yang bergantung dalam hidup di dunia boleh membantu kepada orang yang lain itu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Jadi kita sebut maksudnya. Lalu Allah menyatakan sesungguhnya Allah itu pasti benar. Inna wa'dallahi haqqan. Iaitu janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan kamu janganlah sekali-kali terpedaya oleh kehidupan dunia, dan janganlah kamu sampai terpedaya oleh penipu di dalam kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini Allah Ta'ala sebutkan tentang bagaimana kepentingan bertakwa kepada Allah. Takwa adalah matlamat hidup kita. Ada orang banyak matlamat. Ada manusia bermatlamat di tempat kerjanya menjadi bos, contohlah. Ada orang bermatlamat
di tempat belajarnya menjadi pelajar yang terbaik, pelajar paling tinggi atau ketua pelajar. Di tempatnya dirinya seorang yang bermatlamat menjadi seseorang apa sajalah, pemimpin atau sebagainya. Baik jemaah sekalian, hakikatnya semua matlamat itu tak menjadi masalah. Boleh saja menjadi matlamat, tetapi ketahuilah ia matlamat di dalam kehidupan dunia yang sementara. Berarti kalaupun dicapai, kita akan kena melepaskannya juga. Seorang tu bermatlamat nak jadi menteri contohlah. Dia jadi menteri, tapi sampai tempohnya orang lain akan mengambil jawatan itu. Macam itulah juga seseorang tu bermatlamat nak jadi seseorang ataupun satu jawatan dan sebagainya. Sampai masa dia akan tinggalkan. Seorang tu bermatlamat menjadi kaya. Menjadi kaya dia alhamdulillah. Tapi ketahuilah kaya itu tidak akan dibawa. Setelah kematiannya semua akan ditinggalkan. Dan itulah keadaan di dunia. Maka matlamat dunia tidak menjadi masalah untuk kita bermatlamat untuk mencapainya. Cita-cita untuk mencapainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu bermatlamat dengan the ultimate goal. Matlamat yang paling agung. Iaitulah kita mesti semua bermatlamat untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu dia. Maka kalau nak jadi seorang doktor, kalau anak kita nak jadi apa nak? Nak jadi doktor, ayah. Alhamdulillah, bagus. Tapi jadilah kamu doktor yang bertakwa. Doktor yang tidak meninggalkan salat. Doktor yang amanah dengan Allah. Doktor yang beriman kepada Allah. Doktor yang bergantung kepada Allah. Macam tu. Doktor yang mengingatkan pesakitmu kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa. Jadi apa saya jadi? Sama ada dia doktor ke, engineer ke, sama ada dia guru ke, atau peniaga ke. Tetapi matlamat sebenar kita adalah takwa. Maka kalau kita bertakwa, apa saja yang kita jadi, selagi mana career itu, selagi mana cita-cita itu baik, tidak melanggar syarak, maka semua cita-cita tadi kalau tercapai, ia menjadi sesuatu kebaikan dan sesuatu saham dunia dan akhirat kita. Nampak tak? Itu bezanya. Kalau kita bermatlamat untuk bertakwa, Allah capaikan kepada cita-cita kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar bagi setiap keadaan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya pada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Sebab tu kita bertakwa kepada Allah, kita berusaha, insya-Allah Allah berikan jalan dan rezeki yang luas kepada kita. Tetapi sayangnya orang mencari rezeki kadang-kadang lupa kepada Allah. Cari rezeki bagus dah, meniaga dia pasar malam, kan? Meniaga pasar malam. Ni nak puasa ni, pasar Ramadan atau pasar malam. Meniaga awal dah, ya. Sampai waktu asar, niaga pukul 4, pukul 3 dah mulalah. Niaga pukul 3 masuk asar, tak semayang. Masuk waktu maghrib, dia makan kat puasa. Bagus. Tapi tak semayang juga maghrib. Dan kemudian pulang, Isyak pun tak solat. Sayangnya jemaah sekalian. Mencari rezeki tetapi tak menyembah pemberi rezeki. Mencari kekayaan tetapi tidak menyembah, tidak mentaati yang maha memberi kekayaan. Allah kan Al-Ghani yang maha kaya. Ya. Allah itu juga Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Jadi peliknya manusia, kalau dia mencari rezeki tetapi dia tidak mahu taat kepada yang memberi rezeki, adakah yang memberi rezeki itu akan memberi rezeki kepada dia? Itu persoalannya. Mau kaya tapi tak mau sembah Allah, solat ditinggalkan, diabaikan. Macam mana dia nak kaya kalau yang memberikan kekayaan itu pun dia tidak taat? Maka sebab itulah jemaah sekalian, anak-anak kita, cucu kita ke keluarga kita, pesan mereka supaya dalam apa juga keadaan janganlah meninggalkan salat. Janganlah meninggalkan ketaatan kepada Allah. Janganlah mengkufuri akan nikmat yang Allah berikan. Ya, kadang-kadang orang kerja pejabat, bermesyuarat sampai terlepas waktu solat. Ini satu benda yang tak boleh diterima. Sebab kita mencari rezeki, maka kita kena cari jalan bagaimana untuk kita menjadikan, mentaati kepada yang memberi rezeki kepada kita. InsyaAllah, Allah Ta'ala memberi rezeki yang luas
dan Allah permudahkan urusan-urusan kita, insya-Allah. Baik, jadi balik pada ayat tadi. Wahai manusia, ya, Allah Ta'ala suruh kita bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah suruh kita untuk takutlah kepada hari yang mana pada hari itu seorang anak, bapa tak boleh tolong anak dia. Dan seorang yang bergantung di dunia pun tak boleh tolong kepada orang yang mana dia bergantung sesama sendiri di dunia. Contohnya, sampai di hari akhirat, tuan-tuan sekalian, semua akan sebut nafsi, diriku dengan diriku. Seorang anak dia hisap oleh Allah. Tiba-tiba amalan solehnya tak cukup, dosanya lebih berat. Maka dia cari mak ayah dia. Dia cari orang-orang yang dia kenal. Siapa yang boleh tolong aku hari ni? Macam tu. Lalu bapa dia pun cakap, nak, aku pun tak boleh, bapa pun tak boleh tolong kamu, nak. Kalau bapa tolong, maka apalah nasib bapa ni? Nafsi, diriku hanya diriku saja. Jadi keadaan itu di hari kiamat. Begitulah jumpa mak tolong saya, mak. Mak kata tak boleh, nak. Kalau mak nak tolong, macam mana dengan nasib mak nanti? Macam tu. Jumpa orang, seorang, orang kata apa, yang kita rapat di dunia. Mungkin sahabat kita. Tolong, di akhirat tak ada lagi pertolongan. Sebab tu hanya yang ada pertolongan di akhirat illa yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a wa la hum yunsarun. Di hari akhirat tak ada seorang boleh tolong orang yang lain dan tidak ada satu pun pertolongan bagi mereka illa man rahimallah, kecuali mereka yang dikasihi oleh Allah. Jadi nak pertolongan Allah di hari akhirat macam mana? Cari peluang untuk mendapat kasih sayang Allah. Macam mana cara nak dapat kasih sayang Allah? Antaranya berada dalam majlis ilmu. Masya Allah. Nabi sebut, wa ghasyiathumur rahmah. Majlis ilmu ini akan dihujani dengan kasih sayang Allah. Buat kebaikan, kebajikan, Allah sayang pada kita. Maka begitulah juga, ya, yang disebut dalam ayat ini. Dan disebutkan juga, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka jangan sekali-kali kamu terpedaya kepada kehidupan dunia. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut, janganlah kamu terpedaya dengan kehidupan di dunia, dan janganlah kamu tertipu dengannya. Jadi maksudnya apa? Dunia ni nak cari kemewahan, kekayaan boleh, tapi mesti tahu matlamat. Kita jadi hamba bertakwa, kekayaan, kemewahan itu untuk digunakan untuk apa? Jadi bila kita tahu hal tersebut, kita dapat ilmu tentangnya, maka kita akan gunakan kekayaan kita pada jalan kebaikan. Seperti Abdul Rahman bin Auf, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan. Mereka kaya, tapi kekayaan mereka digunakan untuk jalan agama Allah Ta'ala, bukan untuk kesenangan diri semata-mata. Bukan untuk kemuliaan diri semata-mata, tetapi untuk kebaikan agama. Maka dunia menjadi tangga untuk menuju kejayaan yang tinggi di hari akhirat. Yang terakhir, sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang maha mengetahui berlakunya hari kiamat. Ini dipanggil Nabi sebagai disebut mafatihul ghaib, kunci perkara yang gaib. Pertama, hanya Allah yang tahu bila berlaku kiamat. Jadi tidak ada satu pun makhluk yang tahu bila kiamat melainkan Allah. Kemudian yang pertama, bila berlaku hari kiamat hanya Allah yang tahu. Malaikat Israfil pun tak tahu. Kata Nabi SAW, dia sedang menunggu. Dia punya sangkakala berada di bibirnya, sedang menunggu bila Allah nak berikan arahan. Maka bila Allah suruh tiup, dia akan terus tiup, maka berlakulah kiamat serta merta. Inilah antara yang Allah sebut pertama. Wa yanazzilul ghaith, dan Allah juga yang menurunkan hujan. Allah juga tahu di mana hujan diturunkan, berapa sukatannya, dia yang menurunkan hujan. Sebab tu bila hujan turun, Nabi suruh kita doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, timpakanlah kami hujan ini, hujan yang beri manfaat kepada kami. Bukanlah hujan azab ataupun sesuatu yang akan memberi kesusahan kepada kami.
Yang seterusnya, wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya dia mengetahui bagaimana berlakunya di dalam rahim ibu itu, percantuman antara dua benih dan bagaimana terhasilnya bayi. Itu semua adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia semua tidak tahu bagaimana ia bermula dan sebagainya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Lalu Allah mengambil perhatian pada kita. Allah menyatakan, dan tidaklah seorang itu tahu ya madza taksibu ghadan, apa yang akan berlaku padanya keesokan harinya. Maka kita ni tak tahu apa berlaku pada diri kita kejap lagi, esok dan seterusnya. Kita doa semoga Allah lorongkan kita kebaikan, permudahkan kita dalam perancangan kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu tanah manakah pula dia akan dikebumikan. Tanah mana pun tak tahu, tuan sekalian. Apatah lagi masa pun tak tahu. Ya, Allahu akbar. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui dan yang maha teliti pengetahuannya. Jadi setakat ini dahulu jemaah sekalian, bagi tadabbur kita pada pagi ini, surah Luqman ayat yang ke-29 hingga 34. Semoga sikit sebanyak memberikan Allah Ta'ala berikan ilmu kepada kita, kefahaman, sehingga Al-Quran dapat menjadi satu petunjuk dan pembimbing diri kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala hamba-hambanya yang dikurniakan kefahaman dan kekuatan untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan dari segi teknikal dan sebagainya. Saya mendoakan semoga jemaah sekalian dikurniakan Allah Ta'ala dengan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Untuk akhirnya jemaah sekalian, saya juga nak mengajak jemaah sekalian sekiranya ada yang berminat untuk berinfak kepada tahfiz kami di belakang ni, Pusat Tahfiz Darul Hafizin yang berada di Keramat dan juga di Gombak. Ada sampai 190 orang pelajar. Kalau jemaah sekalian berminat untuk berinfak, kita sedang nak membina asrama bagi pelajar lil banat, pelajar perempuan. Dan kita juga mengutip kewangan sikit dana bagi siapa yang nak berinfak makanan-makanan khas ruji seperti beras dan sebagainya. InsyaAllah akan mengalirlah pahala, kerana mereka semua memang setiap hari membaca berjuzuk-juzuk Al-Quran, menghafal, berusaha memahami, dan mudah-mudahan mereka menjadi para ulama yang profesional yang berjaya dunia akhirat insya-Allah. Jadi mohon doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita semua dan Allah jadikan kita di kalangan hamba-Nya yang berjaya dunia akhirat beserta keluarga kita, semoga dihimpunkan dalam jannah bersama Nabi SAW dan orang bertakwa insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum, yang baik di sisi Allah, sekiranya saya ada kesilapan kekhilafan saya mohon maaf dan berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan sebaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada semua atas masalah teknikal dan kekurangan saya. Insya-Allah semoga kita bertemu lagi pada masa yang lain. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin.